Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC, dan ini adalah cerita seperti biasa kami paparkan kepada anda bagaimana bahan berita dikumpul oleh warga kerja Astro Awani di Kuala Lumpur dan juga serata Malaysia yang kami sajikan kepada anda melalui laman web kami astroawani.com dan juga setiap buletin Awani dan pastinya Awani 745. Baik, pada waktu-waktu sukar ketika ini di Malaysia, kita melihat banyak sosok individu yang menghulurkan bantuan baik dari segi melalui medium NGO maupun secara peribadi dengan bantuan orang ramai dan sebagainya. Dan salah satu susuk tubuh yang cukup popular di Malaysia iaitu kita panggil Uncle Kentang yang baru-baru ini menerima penganugerahan daripada Queen Elizabeth yang akan diterima tidak lama lagi, dan ini membuktikan bahawa peranan yang dimainkan oleh individu ini dalam membantu golongan susah, golongan yang memerlukan di Malaysia dihargai di peringkat antarabangsa di United Kingdom sendiri. Dan hari ini kami berkesempatan ataupun wartawan kami berkesempatan bertemu dengan individu itu sendiri, Uncle Kentang, untuk kita menyelami hati, budi dan juga pekerti Uncle Kentang dan bagaimana beliau sendiri melaksanakan tugas-tugas kerja amal ini kepada rakyat Malaysia tanpa mengira penat dan lelah. Dan ini akan disiarkan tidak lama lagi di Astro Awani dalam Star at Awani. Kita terus saja bersama dengan Hasimi Muhammad. Hasimi hari ini berkesempatan berjumpa dengan Uncle Kentang, walaupun jadual dia saya faham padat untuk membantu orang ramai dan sebagainya dalam kerja amal. Apa yang boleh dikongsikan Hasimi? Mungkin bagi sikitlah tips sebelum kita siarkan di Star at Awani. Baik, terima kasih Najib di studio. Di mana Najib katakan betul, jadual Uncle Kentang ataupun aktivis masyarakat ini sangat-sangat padat. Kita cuba untuk mendapatkan beliau sejak 5 hari lepas lagi untuk melihat masa kosong beliau untuk kita curi sedikit dalam kesibukan beliau melakukan kerja-kerja amal dan kerja murni ini. Dan hari ini kita berkesempatan untuk ke pucung utama pejabat beliau di sana. Sebelum kita menyentuh mengenai intipati temu bual yang akan disiarkan di Star at Awani dijangka pada 13 Jun ini, saya nak beri gambaran sedikit. Ini juga kali pertama saya berjumpa dengan Uncle Kentang, yang mana sepanjang 15 minit awal itu Najib, saya bersama dengan Uncle Kentang, kita borak dulu sebelum kita rakam temu bual tersebut. Nak diceritakan bagaimana sibuknya Uncle Kentang ini. Sepanjang 15 minit itu telefon bimbit beliau tidak berhenti berdering, di mana panggilan-panggilan diterima untuk bantuan disalurkan, sama ada daripada pihak kaki tangannya sendiri ataupun langsung daripada mereka-mereka yang memerlukan. Saya sedikit terkesima melihat kepada reaksi dan juga respon yang diberikan oleh Uncle Kentang itu sendiri. 4 biji telefon yang berada di sisinya, saya lihat satu persatu telefon keempat-empat itu berbunyi, dijawab dengan penuh rasa tanggungjawab oleh Uncle Kentang itu untuk memberikan bantuan yang sedang dinantikan oleh insan-insan yang sangat memerlukan. Saya juga sempat terdengarlah salah seorang, mungkin dipercayai kaki tangan beliau, memberi kemaskini bahawa seseorang memerlukan bekalan oksigen, dan beliau tanpa berfikir panjang berikan sahaja bekalan oksigen itu untuk dipinjamkan kepada individu tersebut. Dan kita melihat kepada keempat-empat telefon tersebut, saya perasan bunyinya berbeza, nada deringnya. Mungkin kalau kita ada satu nada dering diletakkan di telefon bimbit, beliau meletakkan nada dering yang berbeza. Ada yang berbunyi seperti ambulans, dan saya percaya itu mungkin dari sudut bentuk kecemasan untuk diberikan ambulans ataupun van jenazah dan sebagainya. Keempat-empat itu memberikan fungsi yang berbeza, yang kita lihat bagaimana susuk tubuh figura bernama Kuan Chi Heng ini begitu sangat sibuk sekali gambarannya dan memerlukan satu komitmen yang cukup besar untuk membantu individu atau masyarakat yang berada di sana. Itu 15 minit awal, Najib. Bayangkan lebih kurang sejam lebih saya bersama dengan beliau. Sesi temu bual kita juga, kita dah cakap, tak apa Uncle, kalau ada mana-mana individu yang telefon Uncle ketika sesi temu bual, jawab sahaja. Kerana kita tahu pada saat itu, itulah yang diperlukan oleh insan-insan yang mungkin menghubungi beliau untuk mendapatkan bantuan. Jadi dari sudut itu kita melihat kepada budi insan ini cukup besar sekali. Jadi rangkuman dalam temu bual tersebut, kita menyentuh juga mengenai bagaimana perjalanan suka duka Uncle
kentang ini, dan juga seperti mana Najib katakan anugerah yang bakal diterima oleh beliau Points of Light yang kita jangkakan sepatutnya pada 12 Jun ini, namun dilanjutkan atau ditunda ke 30 Jun 2021 yang akan diberikan ataupun dianugerahkan oleh Ratu Elizabeth II. Dan kita melihat juga bagaimana perjuangan angka kentang ini untuk diteruskan pada masa depan, apa misi-misi beliau, bagaimana sumber kekuatan beliau untuk membantu golongan yang susah ini. Dan beliau sendiri mengakui bahawa rasa penat itu adalah Najib, tapi kerana orang susah itu perlu dibantu, maka kepenatan yang dirasai ataupun ditanggung oleh beliau itu tidaklah seberat mana orang-orang sakit yang memerlukan bantuan. Itu antara yang mungkin dinantikan, dan ada juga perkara-perkara yang lagi secara personally saya lihat ia sedikit emosi kepada sesetengah golongan itu yang kita akan siarkan nanti, Najib. Hasimi, sudah pastilah apabila ini adalah seorang individu, tetapi ini bukan usaha seorang individu. Karakter itu dibawa Uncle Kentang untuk sebagai kerja-kerja amal, aktivis masyarakat yang beliau laksanakan. Tetapi sudah pasti di belakangnya ada ramai individu yang diketahui dan tidak diketahui yang menyokong usaha ini, yang menderma memberikan bantuan di baik peringkat individu maupun di peringkat syarikat korporat sebagai contoh. Ada ataupun tidak dikongsikan oleh Uncle Kentang berapa ramai orang yang mungkin mahu membantu, tidak ada platform, tidak ada avenue, tidak ada suara, tidak ada karakter sekuat Uncle Kentang yang menyumbang kepada beliau. Betul, perkara itu dimaklumkan kerana beliau sendiri mengakui bahawa segala sumbangan yang diberikan dengan tagline dari rakyat kepada rakyat itu adalah hasil daripada sumbangan orang ramai itu sendiri. Walaupun kita sedar ada sesetengah daripada ataupun kebanyakan bantuan yang diberikan atau dibekalkan oleh Uncle Kentang ini berbentuk percuma, ada yang berharga 10 sen, ada juga yang memberinya RM2 ataupun RM1 daripada bayaran yang tidak seberapa inilah dikumpulkan oleh Uncle Kentang untuk disumbangkan atau diberikan semula kepada rakyat. Dan beliau akui bahawa ada daripada pihak-pihak terbabit yang menyalurkan kepada beliau untuk diberikan balik kepada rakyat. Namun di sebalik usaha-usaha itu, ada juga isu-isu yang dibangkitkan kemungkinan bahawa dari sudut NGO, NGA itu supaya tampil untuk memberikan bantuan kepada golongan-golongan tertentu, khususnya ketika ini yang mana kita faham bahawa ramai yang bergelut khususnya dalam pandemik COVID-19 ini. Namun kata-kata daripada Uncle Kentang ini, meskipunlah berdepan dengan kesukaran sekalipun, apa yang penting katanya, mungkin duit itu hilang, tiada. Diharapkan adalah semangat daripada mereka yang susah itu tidak hilang. Jadi perkara-perkara itu sentiasa ditekankan dan mesej-mesej itu cuba disampaikan dalam temu bual ini. Selain juga kalau berjumpa dengan golongan-golongan tertentu, semangat itu akan terus dipastikan ada untuk memastikan mereka tidak putus asa dalam meneruskan kehidupan, Najib. Dan kita harapkan bahawa seperti mana harapan Uncle Kentang bahawa ada pihak-pihak individu tentu tampil dalam menyalurkan bantuan dan satu platform yang betul boleh ditubuhkan untuk memastikan bahawa sasaran kepada golongan-golongan tertentu ini diterima sebaik mungkin, khususnya dalam menyalurkan bantuan itu. Hasimi, ini bukan hanya soal bantuan yang diberikan oleh Uncle Kentang dan pasukannya kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Ini juga membawa kepada satu bentuk realiti rakyat yang kita angkat untuk kita fahami apa realiti rakyat terbanyak di bawah sebagai contoh. Ada ataupun tidak Uncle Kentang berkongsikan tentang perbezaan sebelum pandemik dan ketika pandemik, tahap realiti kesukaran rakyat? Betul, ada, Najib. Itu perkara yang dikongsi secara realitinya. Beliau sendiri yang melihat dari sudut mata kepalanya bagaimana kesusahan rakyat. Mungkin sebelum ini bantuan mungkin lebih kepada keperluan pengangkutan dan sebagainya. Namun ketika ini panggilan diterima oleh beliau, seperti mana kita tekankan, dari pelbagai latar belakang, tidak kira agama, tidak kira daripada bangsa mana, dari warga asing sekalipun ada menghubungi beliau untuk mendapatkan bekalan bantuan. Kebanyakannya adalah
makanan yang diperlukan, kerana ketika ini bekalan makanan terputus kerana masalah pendapatan yang terjejas. Itu yang sering disalurkan dan diperlukan, selain juga bantuan-bantuan lain seperti kenderaan yang diterima, dan ada dikongsikan juga semalam katanya ada diterima panggilan daripada seorang pemuda ini dengan suara yang sedikit sebab, maklumkan bahawa memerlukan kenderaan ambulans. Tiada wang untuk diberikan. Namun tak apa, Uncle Kentang beri sahaja, jangan risau, kerana baginya adalah mereka yang menghubunginya untuk mendapatkan bantuan adalah ahli keluarganya. Dan diceritakan juga bagaimana pengalaman beliau sebelum ini kehilangan ayahanda yang tercinta, dan perkara itu tidak mahu berlaku kepada individu-individu lain, kerana bagi mereka orang yang sakit ini sudah tiada apa yang perlu lagi orang kata berkira untuk salurkan bantuan, kerana mereka sangat memerlukan. Itu antara yang saya kira ikhlas lahir dari hati individu yang bernama Kuan Chi Heng ini. Okey, Hasimi, itu sedikit pun kita dah rasa banyak cerita tu Hasimi kongsikan, tapi kita akan siarkan di Star Awani. Nanti kita akan beritahu tarikhnya untuk penonton yang Star Awani menonton interview tersebut dan pembual tersebut secara keseluruhannya, untuk kita bersama-sama menyelami hati, budi dan pekerti Uncle Kentang ini yang cukup terkenal di kalangan rakyat Malaysia dalam kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja amal yang dilaksanakan untuk membantu rakyat terbanyak yang berdepan kesukaran, khususnya ketika pandemik COVID-19 melanda pada ketika ini. Terima kasih Hasimi. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak terbang ke Sabah. Di sana kita nak bercakap, hari-hari kita bercakap soal ini, tapi kita perlu menekankan lagi soal vaksinasi dan kesedarannya, bagaimana orang di Keningau menerima vaksin dan perkembangannya selepas ini.